Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu. Hari ni kita akan tengok sistem pelaporan PDPR. Okey, untuk cikgu-cikgu yang pertama kali masuk, cikgu akan boleh login dengan menggunakan nombor kad pengenalan. Okey, gunakan nombor kad pengenalan untuk login dan kemudian kata laluan cikgu adalah 6 nombor di belakang IC anda. Okey, tapi bila cikgu dah create password, dah tak ada masalah dah. Okey. So kita tengok kepada dua sistem. Okey, ada dua sistem ya dekat dalam kita punya sistem pelaporan PDPR. So dua sistem ini adalah dua sistem yang berlainan di dalam sistem pelaporan PDPR kita. Sistem pertama ialah sistem pelaporan PDPR, iaitu sistem yang melaporkan PDPR kita. Okey. Sistem pelaporan PDPR ni dia hanya untuk nak tengok kita punya PDPR pada hari itu. Dia sebenarnya tidak begitu terperinci tentang kehadiran murid, kerana sebenarnya dia hanya untuk pelaporan PDPR sahaja. Okey. Sekarang satu lagi ialah sistem kehadiran murid PDPR. Sistem kehadiran murid PDPR inilah yang merekodkan kehadiran pelajar. Okey, kehadiran pelajar kita. Okey, sistem pelaporan PDPR ialah 3 hari. Boleh backdated. Contohnya, katalah 1 hari bulan. 1 hari bulan cikgu mengajar, sampailah 3 hari bulan cikgu masih boleh lagi untuk key in pelaporan PDPR tu. Okey. Tapi jangan lama-lama cikgu. Biasanya selepas kita buat PDPR, kita terus melapor pada hari itu. Senang cerita kan? Sistem pelaporan PDPR ni, kalau kita tengok, okey, baik, kita pergi dulu Okey, sistem PDPR ni, okey, saya gunakan Cikgu Rina. Okey, sistem PDPR ni, kalau kita tengok, dia kehadiran dia, kita cuma perlukan bilangan saja. Dia tak detail. Contohnya kalau katalah saya letak Cikgu Rinawati mengajar sekolah menengah. Okey, subjek asas sains komputer contoh. Okey. Kemudian dia mengajar tingkatan 3. Okey, kelas ini pun sebenarnya bukanlah daripada APDM, tetapi kelas ini hanyalah yang diwujudkan untuk mewakili kelas yang sebenar oleh admin sistem PDPR ini. Jadi ianya sebab tu kita boleh nampak ada 3 PMO, maksudnya ianya adalah kelas moral, gabungan, semua kan. Jadi ianya tidak berdasarkan APDM. Kelas-kelas ini cuma direkodkan ataupun dicipta oleh guru admin PDPR yang merujuk kepada kelas-kelas yang adalah yang kita mengajar. Jadi okey, katalah contoh 3 hibiscus. Okey. 3 hibiscus. Jadi okey, tarikh hari ni. Okey, ingat cikgu tarikh hanya paling lawak ialah 3 hari. Kemudian tempoh masa pilihlah 1 hingga 1 jam ke 2 jam kan. Okey, sila pilih pendekatan dalam talian. Cikgu-cikgu tolong ingat ya, kalau boleh jangan letak offside. Sebab offside ni maksud dia tidak ada kat Melaka ni. Yang ada cuma ada dalam talian dengan gabungan. Luar talian pun kalau boleh jangan. Okey, cikgu letak dalam talian. Maksudnya dalam Telegram ke, dalam WhatsApp ke, dalam Delima ke, itu semua maksudnya dalam talian. Sebab kalau cikgu pilih offside, cikgu akan diminta untuk buat justifikasi lah macam mana cikgu buat offside tu nanti. Okey, kata dalam talian. Okey, bilangan dalam talian. Contohnya saya letaklah 15. Okey, maksudnya yang hadir tu, yang tidak hadir, tidak mengikut PDPR ialah 11 orang. Sebab tu kalau kita tengok kat sini sebenarnya yang penting adalah ini. Dan juga ini. Okey, sila pilih kaedah PDPR dalam talian menggunakan platform selain Delima. Selain, ya ke? Maksudnya kita tak guna Delima, ya. Kita guna WhatsApp, Telegram sahaja. Tapi kalau kita buat dalam Google Classroom, kita letaklah tidak. Maksudnya kita memang menggunakan platform dalam Delima. Okey, kaedah PDPR yang kita guna. Contoh, ini pulang lah. Masa ada menggunakan modul, projek dan lain-lain. Okey.
Okey, adakah anda masukkan PBD? Ini penting ya cikgu. Kalau boleh, cikgu kena buat PBD. Itu pentingnya borang transit. Supaya setiap kali lepas kelas, kita tik mana yang pelajar dah buat. Okey, adakah PBD dilakukan setelah selesai PDPR? Okey, kalau boleh, ya. Maksudnya kita dah selesai buat PDPR. Sebabnya ini adalah antara PBD ni kita buat pemerhatian ke gabungan dan ikutlah yang kita buat kehendak kita punya syllabus. Okey, yang penting PBD, okey, kaedah yang kaedah ni, okey, kemudian dengan butiran kita belajar. Okey, yang bilangan ni kalau satu pun diterimalah, kosong tak diterimalah. Okey, kalau boleh kita kira-kira perkara ni semua pada hari selepas kejadian kita mengajar. Kalau boleh lah kan. Okey. So lepas tu kita akan klik simpan. Okey cikgu-cikgu. Okey, sebenarnya tempat penting yang saya terlupa nak beritahu tadi. Okey, bagaimana kalau cikgu-cikgu tersalah lapor, contohnya tersalah tarikh ke, ataupun tersalah kelas yang dilapor ke, ataupun tersalah lapor PBD tidak ke, atau sebagainya lah. Cikgu rasa cikgu nak edit. Tapi untuk pengetahuan cikgu, untuk pelaporan PDPR harian ya, kita tak boleh edit. Tapi apa yang kita boleh buat, kita hanya boleh delete saja. Kita hanya boleh padam. So bagaimana kita nak padam? Okey, contohlah, katalah saya masukkan Cikgu Rina punya hari ini. Contohlah apa-apa saya subjek kan. Okey, sebab saya nak padam ni nanti. Okey, pilih kelas. Katalah kelas kelas hibiscus gabung dengan moral. Contohlah tarikh hari ini sila pilih tempoh masa 2 jam. Okey, luar talian. Ataupun katalah offside ke. Offside ni bahaya sikit kan, perlu justifikasi. Tak apalah, saya buat luar talian. Okey, so contoh katalah mengikuti PPR 12. Okey, so 10 orang yang tak ikut. Okey, PPR modul tidak, contohnya tidak. Okey, dan kita simpan. Okey, bila simpan, kita rasa kita nak padam lah yang tadi tu. Kita nak delete ke, kita nak edit ke, tak boleh edit, hanya boleh delete sahaja. So kita pergi kepada bahagian laporan cikgu. Laporan, pergi kepada senarai guru lapor PDPR. Tarikh, kita pilihlah tarikh yang kita nak tu. Okey, papar. So ini adalah tarikh yang tadi. Okey, tarikh yang tadi kita masuk. Saya masukkan saja je, saya masukkan data yang salah supaya memang saya nak delete pun yang saya key in hari ini. So tindakan delete. Okey, kita klik pada ikon tong sampah ni. So jangan risau cikgu, kita hanya boleh edit ataupun kita tak boleh edit. Kita hanya boleh delete kita punya laporan saja. Orang lain tak boleh. Okey. So kita padam, pastikan kita padam tu ialah yang kita nak padam ya. Okey. So bila kita papar balik dah tak ada dah kelas tadi. Okey, itu untuk memadam fail yang kita salah lapor. Okey, kelas yang kita salah lapor. Okey. Hapus pula. Okey, so sekarang ni kita pergi pada kehadiran. Kalau kita nak pergi menu utama pun boleh, kita nak pergi kehadiran PDPR pun boleh. Okey, kita pergilah pada pelibatan murid dalam PDPR. Ini yang nombor 2 tadilah. Maksudnya, okey, maksudnya ini adalah sistem kehadiran murid. Okey. So inilah dia. Okey, peringkat sekolah, pergi mendengar. Kemudian pergilah tadi Cikgu Rina tadi kan, asas sains komputer. Okey, kemudian pilih nama kelas. Okey, okey, kata asas komputer form 3. Okey, pilihlah kelas hibiscus. Kalau cikgu tengok, ini nama dah cantik kan, dia tak ada gabungan 3 lah apalah. Sebab ini daripada APDM cikgu. Sebab dia betul-betul nak tally dengan APDM kita. Okey, so kita klik pada pengisian untuk tambah pelajar kita. Tambah kehadiran tambah, ingat. The keyword ialah tambah kehadiran. Okey, kalau katalah semua hadir, kita klik dia tambah. Tapi biasalah PDPR ni mana semua hadir. Okey, kita kliklah supaya nama-nama pelajar yang hadir. Katalah kalau kita kita nak kata okey, saya akan bagi kehadiran kepada yang hantar tugasan saja. Saya bagi sampailah
3 hari akan datang. Okey, so hari ni cikgu mungkin nak klik seorang saja. Boleh. Okey, dia kliklah seorang saja. Kemudian cikgu letaklah simpan, klik pada simpan. Okey. So macam mana pula kalau nak hapus? Kalau nak hapus tu maksudnya bila cikgu dah key in tu, cikgu dah tambah, dah klik pada pelajar, sekali tengok rupanya pelajar ni tak hantar tugasan, cikgu tersilap. Tak apa cikgu, jangan risau. Cikgu boleh pergi pada hapus nama dia je. Okey. Bila dekat kelas ni, contoh katalah okey, cikgu dah key in kan. Cikgu nak pergi tambah lagi. Okey, pergi balik pada kelas tu. Subjek itu asas sains. Okey, subjek cikgu balik, kemudian pilih balik kelas cikgu. Pastikan pada tarikh yang sama pada tarikh yang sama. Okey, katalah hari ni. So pengisian. So saya boleh tambah lagi nama pelajar saya yang hadir. Pergi balik. Okey, klik tambah. Kalau nama tu kita memang dah tambah, dia akan keluar notifikasi nama yang ada telah pun ditambah. So maksudnya selamat. Kalau cikgu tambah pun dia tidak akan double. Dia akan keluar notifikasi. Jadi maksudnya cikgu perlu cikgu tak boleh tambah lah nama yang tu. Okey. So boleh pergi tambah. Okey, kalau hapus macam tadi contohlah kan. Pergi dekat kelas tu. Okey, saya pilih kelas yang saya dah pernah, kelas yang saya buat PDPR lah semalam. Okey. Hari Isnin hari tu sains komputer. Okey, bukan asas, sains komputer. Tak gitu pula. Okey, sains komputer kan. Tahun saya mengajar semalam Isnin ke-5. Pilih kelas 5 dan 5. Okey, contohnya pada tengok dia akan hitam kat sini hanyalah sampai 14 hari saja. Maksudnya lebih daripada 14 hari tak boleh. Okey. So, katalah saya mengajar Isnin. Saya masih lagi boleh tambah nama siapa yang hadir. Katalah hari tu, okey, tapi tadi saya tak tambah kan? Okey, kalau saya sebenarnya nak tolak nama dia, sebenarnya bukan pergi kat tambah. Okey, sekejap saya pergi dekat menengah, saya pergi dekat sains komputer, pergi dekat kita 5, pergi dekat 5 dan 5, pergi kepada 16 hari bulan. Saya pergi pada laporan. Ini bila kita nak padam nama yang sepatutnya tidak hadir, kita nak buat dia sepatutnya tidak hadir, kita pergi kepada laporan. Bila hapus, pergi laporan, kita tambah, pergi pengisian. So pergi pada laporan. Okey, hapus pelajar yang terlibat. Kenapa? Sebab Cikgu Winawati tak ajar kelas tu. Okey, so saya tak boleh buat. Cikgu Winawati mengajar hari apa hari tu? Okey, sekejap saya pergi dekat kaedah murid. Saya agak-agak ada ni lah. Tak tahulah kalau tu kena ke tak asas sains komputer. 3 hibiscus. Pergi kepada laporan. Pun tak ada. Dia mengajar kelas mana semalam Okey, tapi sebenarnya kita boleh tick lah dekat sini lah. Sebenarnya nama mereka, tick, kemudian dengan klik hapus. Jadi akan dapatlah pelajar tu tak adalah berada dalam kehadiran. Okey, penting cikgu kehadiran ni sebab antara yang PPD nak keciciran pelajar. Mana-mana sekolah yang lebih daripada 20% kecicirannya akan diminta untuk membuat justifikasi. Okey, seelok-eloknya untuk kehadiran ni cikgu janganlah bagi lama sangat. Mungkin dalam 3 hari ke 4 hari lah paling lama. So cikgu 4 hari tu cikgu dah key in lah siapa yang hadir. Maksudnya tidaklah sehingga sampai hari ke-14. Kalau boleh tak digalakkan, walaupun kemudahan sampai 14 hari tu ada. Okey, baik cikgu, itu sahaja saya rasa setakat ni. Terima kasih kerana mendengar dan moga perkongsian ni bermanfaat. Selamat sejahtera. Assalamualaikum.